Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam PDPR kata 4 dan tajuk hari ini ialah aspek tata bahasa iaitu kata terbitan. Tema hari ini ialah tema 2 iaitu insan terdidik, negara sejahtera dan tajuknya ialah membawa dunia ke bilik darjah. Di SKP kita pada hari ini ialah SK kita ialah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang, dan SP kita ialah 5.1.2 iaitu mengenal pasti dan menggunakan pelbagai kata terbitan dengan betul mengikut konteks. Dan objektif kita pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat mengenal pasti dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh kata bagi setiap bentuk kata terbitan dalam petikan. Dan objektif kedua ialah murid dapat membina satu ayat daripada setiap perkataan yang dipilih yang menunjukkan pemahaman terhadap maksud dan penggunaannya mengikut konteks. Sebagai seinduksi, cuba murid-murid senaraikan kata terbitan yang terdapat dalam teks syarahan ini berdasarkan pengetahuan sedia ada murid-murid ya. Cikgu akan bacakan teks syarahan ini dan murid-murid kena pastilah ya kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini. Hadirin yang dihormati, aktiviti sukan, khususnya sukan air, merupakan suatu aktiviti yang sangat meronokkan. Saya percaya hadirin juga gemar berkelah dan bersantai di badan air seperti di tepi pantai, jeram dan taman tema air, bukan? Namun selain menghirup udara segar dan berenang di tepi pantai, pernahkah hadirin mengambil bahagian dalam aktiviti sukan air? Antaranya termasuklah luncur jet, luncur air, luncur angin, layang-layang, luncur udara, bersnorkel maupun selam scuba. Saya yakin bilangan yang pernah mencubanya boleh dikira dengan jari. Oleh itu, marilah sama-sama kita telusuri kepentingan sukan air kepada kita. Baik, marilah kita senaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini ya. Antara kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini ialah pertama, hadirin, dihormati, merupakan, menyeronokkan, berkelak, bersantai, menghirup, berenang, mengambil, bahagian, termasuk. Lah itu ialah partikel ya, dia bukannya imbuhan. Bersnorkel, bilangan, mencubanya ialah kata pembenda ya. Dikira, telusuri dan kepentingan. Inilah antara kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini. Berdasarkan senarai kata terbitan yang kita jumpa dalam petikan seinduksi itu tadi, bolehlah kita mentarifkan kata terbitan sebagai bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses penimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Dan terdapat 4 jenis imbuhan dalam bahasa Melayu. Yang pertama ialah imbuhan awalan, iaitu imbuhan yang berada pada awal kata dasar. Contohnya imbuhan ber, be, meng, men, ter, se dan di. Seterusnya ialah imbuhan akhiran, iaitu imbuhan yang berada pada akhir kata dasar seperti in, an, i dan kan. Seterusnya ialah imbuhan apitan, iaitu imbuhan yang berada pada hadapan dan belakang kata dasar. Contohnya di, mekan dan kean. Dan akhir sekali ialah imbuhan sisipan, iaitu imbuhan ini disisipkan pada tengah-tengah perkataan ataupun kata dasar. Contohnya imbuhan sisipan er, em, el dan juga
in ya. ER contohnya seperti seruling. Daripada kata dasar suling. EM contohnya gemilang daripada kata dasar gilang. EL contohnya kata dasar telunjuk dari kata dasar tunjuk, dan in iaitu daripada kesinambungan ya, ataupun sinambung iaitu daripada kata dasar sambung. Inilah antara jenis imbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Untuk aktiviti seterusnya ialah mari kita mengenal pasti dan menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan pidato di bawah mengikut jenisnya. Tajuk pidato hari ini ialah Bilik Darjah Masa Hadapan yang cikgu ambil daripada buku teks halaman 24. Cikgu akan bacakan pidato ini dan murid-murid boleh senaraikanlah kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini, sama ada kata terbitan berimbuhan awalan, kapitan, akhiran ataupun sisipan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara pengurusi majlis, para hakim yang bijaksana, tuan pengetua, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Bertemu kita di arena pidato dengan tajuk pidato Bilik Darjah Masa Hadapan, pengajaran berkesan yang akan saya kupas pada pagi yang mulia ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati, sebelum meneruskan pidato ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan maksud perkataan yang menjadi mauduk pidato saya. Bilik darjah bermaksud bilik atau tempat untuk belajar, manakala masa hadapan pula merujuk gambaran tentang kehidupan kita pada masa akan datang. Pengajaran berkesan pula bermaksud proses terancang yang menyediakan dan mewujudkan suasana yang sihat bagi menggalakkan murid untuk terus belajar. Ringkasnya, bilik darjah masa hadapan ialah bilik darjah yang memenuhi keperluan generasi masa hadapan. Terdapat beberapa kelebihan bilik darjah masa hadapan yang membolehkan pengajaran yang berkesan dijalankan. Hujah pertama saya berkisar tentang bilik darjah bukan lagi bilik empat segi yang statik dengan perabot sahaja. Bilik darjah masa hadapan dilengkapi dengan papan tulis interaktif, pembesar suara dan komputer. Bilik darjah masa hadapan yang lebih canggih mempunyai kemudahan seperti meja digital, guru robot dan virtual reality Googles. Oleh yang demikian, murid tidak lagi hanya duduk di satu tempat, tetapi boleh bergerak ke segenap bilik darjah mengikut keperluan pembelajaran. Murid bebas mencari maklumat dengan segala teknologi pembelajaran yang terkini yang disediakan. Mari kita senaraikan ya. Pertama sekali kita senaraikan perkataan yang menggunakan imbuhan awalan. Apakah kata terbitan yang menggunakan imbuhan awalan dalam teks pidato ini ya? Di antara kata terbitan yang menggunakan imbuhan awalan ialah pertama pengerusi, pengetua, bertemu, berkesan, sebelum, terlebih, menjadi, bermaksud, belajar, merujuk, terancang, terdapat, berkisar, pembesar, bergerak, segenap, mengikut, mencari, terkini. Murid-murid mungkin dapat lihat ya, imbuhan-imbuhan awalan yang digunakan dalam perkataan ini. Seterusnya mari kita lihat pula perkataan kata terbitan yang menggunakan imbuhan akhiran. Contohnya, ucapkan, hadapan, hadirin, hadirat, gambaran. Hadirin in, hadirat it ialah imbuhan pinjaman ya. Terusnya ialah perkataan yang menggunakan imbuhan apitan. Ada banyak ya. Contohnya pengajaran, dihormati, meneruskan, menjelaskan, perkataan, kehidupan, menyediakan, mewujudkan, menggalakkan, memenuhi, keperluan, kelebihan,
membolehkan, dijalankan, dilengkapi, mempunyai, kemudahan, pembelajaran dan disediakan. Sementara itu, dalam petikan ini, murid-murid langsung tidak terdapat penggunaan imbuhan sisipan. Jika dalam aktiviti tadi, kita telah pun bersama-sama menyeraikan kata terbitan yang terdapat dalam teks pidato. Untuk kali ini, cikgu mahu kamu senaraikan sendiri ya kata terbitan yang terdapat dalam petikan pidato ini yang diambil daripada buku teks muka surat 25 untuk tajuk yang sama. Jadi untuk kali ini, cikgu hendak kamu kenal pasti dan senaraikan 3 kata bagi setiap imbuhan awalan. Maknanya cikgu pemurid cari ya 3 kata terbitan yang menggunakan imbuhan awalan. Kemudian 3 kata terbitan yang menggunakan imbuhan akhiran. Dan 3 perkataan ataupun kata terbitan yang menggunakan imbuhan apitan yang terdapat dalam petikan pada halaman 25. Jadi murid-murid baca dan senaraikanlah ya 3 perkataan yang menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan juga apitan. Dan cikgu harap kalau boleh kamu janganlah menggunakan ataupun janganlah mengambil perkataan yang telah pun kita senaraikan dalam teks yang tadi ya. Setelah murid baca petikan pidato tadi, murid-murid senaraikanlah dalam jadual ini ya 3 kata terbitan menggunakan imbuhan awalan, 3 kata terbitan yang menggunakan imbuhan akhiran dan 3 kata terbitan yang menggunakan imbuhan apitan ya. Cikgu rasa tak susah kerana banyak kata terbitan yang berkenaan yang boleh murid-murid jadikan sebagai jawapan. Aktiviti seterusnya ialah untuk menilai sejauh mana murid-murid dapat membina ayat daripada kata terbitannya yang telah cikgu pilih. Sebenarnya kata-kata ini terdapat dalam petikan pidato tadi ya. Jadi murid-murid buatlah ayat yang menunjukkan bahawa murid faham akan maksud dan penggunaannya dalam konteks ataupun dalam ayat yang akan murid-murid hasilkan. Jadi perkataan yang pertama ialah perkataan yang menggunakan imbuhan awalan iaitu menyusul. Kedua ialah menganalisis. Perkataan ketiga ialah perkataan yang menggunakan imbuhan akhiran iaitu musikal daripada imbuhan akhirannya al ya. Dan kemudian imbuhan perkataan ucapkan. Yang kelima ialah perkataan yang menggunakan imbuhan apitan iaitu berketerampilan dan mempersembahkan. Jadi murid-murid bolehlah melihat contoh kata terbitan ini yang digunakan dalam petikan pidato untuk membantu murid-murid menghasilkan ayat murid-murid sendiri. Nampaknya sekian saja PDPR kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada PDPR yang akan datang. Itu cikgu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi pada PDPR yang seterusnya.